Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Pastilah kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya. Tentu setiap kita selalu ingin bertumbuh dan berkembang secara rohani. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk datang dan bersekutu dengannya. Bersama dengan saya, Evangelis Christina Teguh, mari kita simak pengumuman minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat beribadah bersama di tempat ini. Kami juga mengundang Anda, para ibu dan para wanita, untuk bersekutu bersama dalam persekutuan Komisi Wanita, Jumat, tanggal 8 Agustus 2025, jam 6 malam di Geraha Gloria Lantai 3 dengan tema Being a Fisher of Men. Yuk bersekutu bersama dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami juga mengundang seluruh Bapak Ibu untuk hadir dan bersekutu di dalam doa, mendoakan jemaat, gereja, bangsa dan negara, serta dunia ini di dalam kebaktian doa Rabu, setiap Rabu di Kapel Gloria Pacar jam 7 malam, dan kami berdoa untuk Anda setiap Sabtu jam 9 pagi via Zoom. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati.
同在。我们的聚会是奉圣父、圣子、圣灵三位一体三的名宣告举行，愿三位一体上帝与我们同在。阿门。 Berikan hormat kepada Allah Tritunggal kita. Bagi Tuhan, hai segenap bumi. Katakanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 全地都要向耶和华歌唱，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀。 在万民中述说他的启示。 Umat yang sudah ditebus dan yang sudah dikuduskan. 蒙救赎的子民也使他成圣了。 Mari kita menyembah Allah kita yang kudus dan pujilah namanya yang maha mulia. 让我们敬拜那至圣的上帝，也荣耀他的名。 Kita nyanyikan terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin, kemudian Indonesia. 圣徒起来敬拜，至高者圣洁的神，我们来赞美他名，尊重他荣耀的神。 Dari depan, 众圣徒。 圣徒起来敬拜，至高者圣洁的神，我们来赞美他名，尊崇他荣耀的神。
patut kami sembah dan kami muliakan. 主啊，你是配得我们称颂、配得我们荣耀的主。 Karena Engkau Allah yang kudus dan maha mulia. 你是至深的上帝，又充满荣耀。 Pagi ini umatmu sudah berkumpul di rumahmu dan kami ingin menyembah. 这个时候，你的子民已经来到你面前，想敬拜你。 Kami berdiri berhadapan dengan Allah yang suci adanya. 我们站在我们至圣上帝的面前， Kami ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami 我们这个时候要为自己认罪祷告， yang pernah kami pikirkan, katakan dan perbuat, 在思想上、在行动上，我们常常得罪了你。 yang melukai hati Tuhan dan sesama. 我们使你的心，也使我们周围的人伤痛。 Tuhan ampuni kami supaya kami tidak ada lagi mengulang hal yang sama. 求主你赦免我们，使我们不再重复犯这些罪。 Seringkali kami gagal melakukan 我 perintah-Mu. 们经常失败又失败，我们不遵从你的命令。 Berikan kami kekuatan untuk terus taat kepada Engkau. 赐给我们力量，使我们可以完全顺服。 Berkati bulan misi ini Tuhan, 在拆船的夜期间， baik di kebaktian raya, kebaktian umum, kebaktian doa, komisi. 无论在各样的聚会中间， Tuhan kami rindu firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh pada tanah yang subur, bertumbuh berbuah lebat. 我们希望一切你的话撒在我们心中，成为好的种子，可以发芽长大。 Sehingga kami menjadi pendengar-pendengar yang sungguh melakukan amanat agung Tuhan. 使我们不但听到，我们也行道，就是实行你的大使命。 Berkati ibadah di seluruh Gloria, di seluruh Surabaya maupun seluruh bumi ini. 求求你赐福我们荣耀堂业的聚会，还有普天下今天向你敬拜的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. 我们在主面前这样的呼喊，我们再次祷告。 Amin. 阿门。 Tetap berdiri, dengarkan berita anugerah. Diambil dari Efesus pasal pertama ayat ke-7 dan 8. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 恩典信息，以弗所书第1章第7、第8节，我们借着爱哲学得蒙救赎，过患得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明，充充足足赐给我们的。 Jemaat dipersilakan duduk. 请说。 Saudara memasuki bulan misi, kita akan dengarkan kesaksian dari penginjil Winarno. Beliau adalah hamba Tuhan dari Gunung Lawu. Kami 进 persilakan. 入到拆船业，有一个传道弟兄维纳罗弟兄在这里做见证。 Salam. Ya, kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana pelayanan misi di Gunung Lawu yang boleh dibangun oleh Bapak Ibu Saudara di tempat ini, yang boleh mendampingi kami selama ini. Dan inilah beberapa bagian yang akan kami saksikan tentang apa yang telah kami kerjakan di Gunung Lawu. Secara singkat, di sana ada 4 pos begitu yang sudah ada untuk dibantu, dikembangkan. Kami juga berterima kasih untuk segala dukungan doa, dukungan daya, dukungan dana, dan dukungan data dari rekan-rekan di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara jemaat dari GKA Gloria Pacar ini. Ini beberapa hal yang telah kami lakukan, beberapa misi yang ada di Gunung Lawu, ada 4 pos. Kami mulai dari bagian yang pertama. Ya, ini yang digembong ada saya, penginjil Winarno, begitu, yang membantu pelayanan di tempat ini ya. Beberapa bagian yang kami lakukan. Ya, ada seperti di tempat ini ibadah minggu yang kami lakukan ya di bagian yang pertama itu. Kemudian
ini kita lakukan di setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Memang belum banyak, tapi bersyukur Tuhan mulai kirim-kirimkan jiwa-jiwa yang ada begitu. Bukan pelayanan yang mudah. Ada memang hari ini timbul dari pihak non-Kristen begitu, aliran yang baru sekitar 4-5 tahun yang lalu dan sekarang cukup gencar di areal terutama khususnya di tempat kami Karanganyar. Areal Karanganyar ini dia memiliki satu pengajaran atau doktrin bahwa umatnya itu tidak boleh datang ke gereja, gitu ya. Umatnya tidak boleh datang ke gereja. Jadi satu kali kami punya teman persekutuan dengan lintas agama, baik dari rekan-rekan Muslim, Buddha, Hindu, sempat saya undang ke tempat kami, begitu ya. Jadi mereka bilang, maaf Pak Win, dari ajaran kami tidak boleh begitu untuk masuk ke sana, begitu, masuk ke gereja. Ya, jadi itu tantangan yang memang cukup lumayan bagi kami. Mereka radikal secara pengajaran, bukan radikal merusak ya. Dia radikal secara pengajaran. Jadi kita terus berupaya untuk mendekati mereka. Ini beberapa hal yang kami lakukan di Gembong, ada ibadah minggu, ada ibadah rumah tangga ya, supaya kita boleh menolong jemaat berganti-ganti rumah dan satu tujuan kami supaya bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar rumah yang ada di sekitar jemaat itu ya. Ada juga di sana anak-anak sekolah minggu ya, kita buat di bagian itu kelas besar, kelas kecil, mereka juga ada game untuk menolong anak-anak ini bertumbuh begitu di dalam bagian pengenalan akan Kristus. Persekutuan kaum ibu juga kami lakukan 1 bulan sekali karena memang jemaat ini banyak kesulitan untuk di kerjaannya mereka rata-rata pulangnya sampai malam. Mereka banyak karyawan pabrik yang kadang-kadang sampai rumah jam 9 malam, jam 8 karena arealnya cukup jauh begitu. Kemudian beberapa hal juga yang kami lakukan, next gitu ya. Ya, kita melihat bagian yang berikutnya. Ya. Ini di gereja Gempol begitu. Gempol ini digembalakan oleh Evangelis Samuel Karmun. Ya, di Gempol juga ada beberapa hal yang dikerjakan, termasuk di dalamnya beberapa bagian yang sama yang dikerjakan. Mereka juga ada ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ada pemuritan untuk rekan-rekan di sekitarnya, juga ada ibadah sekolah minggu yang mereka buat di sana. Ya, ini beberapa slide yang ada yang bisa kami tampilkan begitu untuk pelayanan yang ada di Gempol gitu ya oleh penginjil Samuel Karmun ya. Kemudian kita juga melihat beberapa bagian yang boleh ada yang dikerjakan. Natal di bagian Gempol juga begitu. Di sana memang kalau Natal kita di desa itu akrab dengan rekan-rekan Forkompinca ya, Forum Pimpinan Kecamatan. Mereka dihadirkan, ada Pak Camat, ada Dan Ramil, ada Kapolsek gitu ya, bisa bersatu untuk menjaga kerukunan di tempat di mana Pak Karmun melayani di Gempol ini. Dan bagian yang berikutnya kita ada pelayanan juga di daerah Gunung Kusan ya. Ini oleh penginjil Parjanto ya. Ada beberapa bagian yang dikerjakan di bagian ini yang juga terpampang ya di bagian booth nanti kalau Bapak Ibu berfoto di sana. Juga ada ibadah minggu, ibadah pengurus, ibadah Natal secara lokal begitu yang dilakukan di Gunung Kusan ini. Juga ada penjangkauan yang dilakukan di 4 gereja di Gunung Kusan juga begitu, dilakukan bagian-bagian untuk mereka boleh mengunjungi jemaat yang punya saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjangkau mereka ya. Memang tidak mudah, ada satu tekanan di Gunung Kusan ini, ada satu jemaat baru dari non-Kristen begitu, dan ditekan oleh neneknya yang memang salah satu orang berpengaruh begitu di tempat itu. Tapi hari ini puji Tuhan anak muda ini mulai berani dan dia ngomong begini, saya ini sudah 17 tahun begitu. Dan hari ini saya bebas menentukan pendapat saya. Jadi dia tidak takut lagi sama neneknya dan dia boleh mulai bergereja. Ya, tolong dukung dalam doa. Memang tantangan-tantangan ini lingkungan masyarakat yang secara sudut budaya tidak mudah begitu untuk mendorong mereka bisa maju di sana ya. Kemudian bagian-bagian yang lain yang kami kerjakan ini beberapa hal ya, ada di panti asuhan Gunung Kusan boleh hadir di sana, juga ada
ibadah-ibadah bagi pengurus yang dikerjakan. Ya. Nah, untuk kegiatan di Sabrang begitu digembalakan oleh Pendeta Ishak Mulyono, beliau senior kami ya. Yang pertama boleh merintis di bagian Gunung Lawu ini ya. Ada ibadah minggu, ada ibadah doa yang dikerjakan di sana ya, bahkan ada beberapa penjangkauan yang dikerjakan di Sabrang ini ya. Ya, penjangkauan yang dilakukan adalah boleh masuk dalam menolong memberikan bansos, bantuan sosial lewat Bapak Ibu Saudara yang menolong kami untuk kita boleh berbagi sembako setiap Desember begitu kepada orang-orang sekitar. Dan di Sabrang ini dipakai untuk posyandu begitu. Ini kesempatan untuk menjangkau kader-kader posyandu, anak-anak boleh dijangkau di tempat ini begitu ya. Ada tempat setiap bulan, setiap minggu ketiga begitu diadakan penimbangan anak-anak balita di samping gereja, dulu di tempat pastorinya Pak Ishak yang lama dipakai untuk ini. Dan itu bagian yang baik untuk merangkul mereka. Dan sedikit info Bapak Ibu Saudara, di Sabrang ini bukan tempat yang mudah. Sekitar tahun 2022 yang lalu ada teroris tertangkap di samping Sabrang ini. Ya. Jadi teroris itu ditangkap dan Pak Ishak sempat ketemu dengan rekan-rekan Intel itu pakai celana pendek, Pak mau kemana? Enggak, kami mau duduk saja ya, enggak ngira kalau itu Intel yang akan nangkap teroris yang ada di situ. Jadi memang pengajaran-pengajaran keras terus terdengar di tempat ibadah non-Kristen begitu yang selalu membuat Kristen ini tidak bagus, jelek begitu ya. Jadi tolong terus dukung doa, tidak mudah di bagian Sabrang ini. Untuk kegiatan bersama yang sering kita lakukan dengan rekan-rekan di tempat ini ya, kita bersama boleh melakukan sebelum Natal bersama, biasanya ada Christmas Carol, mengunjungi rekan-rekan yang sudah lansia begitu, untuk mereka juga menikmati kebersamaan di dalam Natal. Dan juga ada Natal bersama yang kita lakukan ya. Ada juga untuk ibadah Padang, kemarin kita lakukan sama-sama di Kampung Karet bersama rekan-rekan di tempat ini yang boleh mendukung kami. Ya. Satu bentuk penjangkauan, kita juga ajak rekan-rekan yang masih non-Kristen untuk mereka boleh hadir di dalam kegiatan penjangkauan di ibadah Padang ini. Karena ini lebih di luar, kemungkinan mereka bisa ikut, karena kalau dekat dengan rumah mereka mau bergereja itu dalam tanda kutip mereka sungkan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini yang kita lakukan, program-program ini boleh menolong mereka. Kemudian program-program bersama yang kami lakukan juga yang terakhir ini ya. Kita juga melakukan ibadah bersama pemuda dari 4 pos begitu kemarin setelah ibadah Padang, dan kita juga sempat ikut untuk retreat YPAM, hamba-hamba Tuhan yang ada di areal Jawa ini, termasuk kami di Gunung Lawu. Dan kami juga bersyukur kalau pemuda-pemuda juga didukung dari GKA Gloria Pacar ini untuk ikut youth camp bersama, kemarin sempat di Terawas. Nah, kami bersyukur Bapak Ibu untuk kegiatan yang kami lakukan selama ini, dan kami mohon terus didukung dalam doa dengan tantangan-tantangan yang ada. Sempat juga di tempat kami di Gembong itu hanya pasang papan nama gereja itu bermasalah Bapak Ibu Saudara ya. Harus diturunkan begitu karena memang alasannya tidak sesuai prosedur. Tapi puji Tuhan, camat di tempat kami itu juga orang Kristen. Jadi kami berkoordinasi dan mereka tolong, tenang aja Pak Win. Orang-orang itu sudah kita serahkan kepada Kanit Intelnya Polsek, sehingga orang-orang yang membuat turunnya plang ini justru sekarang menjadi orang-orang yang diperhatikan dalam tanda kutip. Kalau ada apa-apa ya mereka yang akan ditangkap duluan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami mohon terus untuk dukungannya bagi kami dengan situasi-situasi yang tidak mudah, tapi puji Tuhan lewat bantuan, lewat doa Bapak Ibu yang terus mendoakan kami, sehingga ada perkembangan, kita boleh dekat dengan masyarakat dan kita boleh hadir bagi mereka untuk kita bersama-sama menolong kegiatan juga di masyarakat, sehingga akhirnya mereka bisa menerima kami begitu ya. Kalau kita sama-sama kalau di daerah itu berkunjung, kita ke rumah sakit besuk orang begitu, kadang-kadang mereka yang non-Kristen kan sholat begitu. Nah waktu sholat mereka juga bercanda sama saya, Pak Win
sholat imami kami saja gitu ya. Jadi saya juga bercanda, nggak apa-apa kalau mau tak imami, saya imami dalam nama Tuhan Yesus ya. Paling tidak mereka boleh mulai cair dengan kata-kata Tuhan Yesus yang sebelumnya itu antipati begitu ya. Tapi bersyukur bagian-bagian ini terus menolong kami untuk kami tidak berhenti dan kami tidak menyerah, tapi kami mau terus maju untuk terus mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus ini untuk kemuliaan namanya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk kesaksian pelayanan di Gunung Lawu, Penginjil Winarno. Kita nanti akan mendoakannya. 谢谢维尔诺传道所给的见证。 Saudara, biarlah kasih dari Kalvari mendorong kita setiap hari. 是我们的福音可以在此推动我们怎样起 Supaya 传， kita terus giat mencari dan membawa domba yang sesat 使 kembali. 我们可以把在主外的羊归到主的面前。 Kita pujikan sampai ke ujung bumi. 我们这道传到地极。 Indonesia terlebih dahulu. Gerakan kasih Kalvari mendorongku tiap hari. Ia cari rumah sesat, bawanya kembali. Api mesbah yang membara, bangkitkan kasih sulam. Isi dunia ini Injil yang murni. Mandarin. 救主一生爱激励我，使我能胸怀世界。天涯海角虽为力量，就灵魂自由去。审判的火来焚烧我，瞭望我起初的爱。 使我能胸怀世界，只 Mari kita bangkit berdiri. 在人，使我能胸怀世界，直到主在人。 Kita akan berdoa untuk beberapa hal, saudara sekalian. 我们要为怎样事情同声祷告， Kita berdoa supaya ada satu kerinduan jemaat untuk bersaksi dan memberitakan 帮 Injil. 助我们每一个信徒有心要将福音传开。 Kita juga berdoa untuk kaum muda supaya mereka punya hati bermisi. 我们也为青年人祷告，让他们有宣教的这一种 Kita 心 juga。berdoa untuk tadi yang di-sharingkan oleh Penginjil Winarno, ada 4 jemaat Bajem di Gunung Walu, 我 Lawu. 们我们也为维纳诺传道刚才所做的见证有几样是他们所 Baik 需 itu 要的。 hamba Tuhan, baik itu jemaat, supaya mereka kuat imannya menghadapi tantangan di tempat 无 itu. 论是传道人，无论是信徒，让我们可以面对一切的挑 Kita 战。 juga berdoa untuk pekerjaan pekabaran Injil Mission China. 我们也为着在中国的差传工作祷告， Ada banyak orang-orang percaya di sana supaya mereka bertumbuh iman mereka. 在那里的信徒使他们的灵命可以增长。 Mari untuk beberapa hal misi ini kita berdoa membuka suara 我们 bersama-sama. 为这几样宣教的工作祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami tidak boleh tinggal diam. Kami harus mempunyai beban bermisi untuk Tuhan. Karena itu perintah Tuhan, bukan pilihan. Oleh sebab itu Tuhan, bangkitkan jemaat-Mu, hamba Tuhan, pengurus majelis, punya hati, punya beban untuk mengabarkan Injil. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, anak-anak muda sekarang ini, dan khususnya pemuda-pemudi kami yang sudah mengikuti Youth Mission, supaya hati mereka berkobar-kobar untuk terus menjadi anak muda yang bermisi, yang terus melakukan perintah Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk 4 Bajem
di Gunung Lau. Tuhan berkati hamba Tuhan, berkati jemaat. Tolong mereka menghadapi tantangan di sekitar mereka yang tidak mudah. Biarlah iman yang sejati terus mereka pertahankan dan boleh menginjili orang sekitar mereka. Kami juga menyerahkan China Mission. Tuhan berkati jemaat yang sudah ada di Tanansan, berkati pertumbuhan iman mereka. Mereka tatkala berkumpul, bersekutu, saling menguatkan sehingga timbul akan ada kesaksian yang baik bagi sekitar mereka menjadi percaya kepada Engkau. Berkati jemaat di sana. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat-Mu di tempat ini yang bergumul untuk segala pergumulan mereka, sakit penyakit yang ada di rumah sakit sekarang, yang ada di rumah, yang dalam keadaan sulit ekonomi. Tuhan ingat mereka satu demi satu. Tolong mereka Bapa. Dengar doa kami karena kami mengalaskan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama di gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能的父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. 请坐。 Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Cahyadi. 过一会我们要听郭秀昌牧师在这里证道。 Beliau adalah alumni Saat dan berbeban di dalam penterjemah Alkitab. 他是马郎圣道神学院的校友，他就是专门在圣经的翻译工作。 Yang lalu di Papua dan sekarang di Kalbar. 他之前是在巴布亚那里，现在是在西加里曼丹。 Kita akan menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya ada video toko misi yang akan kita saksikan terlebih dahulu. Adoniram Judson, misionaris di Myanmar. Pada tahun 1788 di kota Malden, Massachusetts, lahirlah Adoniram. Ayahnya seorang pendeta dari gereja kongregasional. Dia seorang anak yang cerdas sehingga tidak heran pada saat kuliah dia mendapatkan nilai yang tertinggi. Sayangnya, dia kemudian meragukan Tuhan dan mulai menjadi seorang yang tidak lagi percaya pada Tuhan. Pertobatannya dimulai saat dia berjalan bersama dengan kawannya menuju ke rumah pamannya. Di tengah perjalanan malam hari itu, kawannya meninggal dunia dalam kondisi menyedihkan.
Itulah yang membuat dia mulai mencari Tuhan dan bertobat. Setelah itu dia masuk ke seminari dan memutuskan untuk melayani sebagai utusan Injil di India. Setelah bergumul lama, Tuhan kemudian mengutusnya kembali ke Myanmar, Burma. Di sanalah dia kemudian mulai menerjemahkan Alkitab, melayani, memberitakan Injil, dan banyak orang bertobat karenanya. Di tengah-tengah pelayanan seperti itu, kesulitan mulai muncul, orang-orang Kristen mulai ditindas dan tidak sedikit yang terbunuh. Meskipun sulit, pada tahun 1835 dia berhasil menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Burma. 40 tahun dia melayani sebagai utusan Injil di Burma, sampai akhirnya Tuhan memanggilnya pulang. Tapi buah pelayanannya terlihat karena lebih dari 7.000 orang hari itu bertobat karena pelayanan Adoniram Judson. Dialah utusan Injil Allah di Burma. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. 各位弟兄姊妹们早安，大家平安。 Saya bersyukur kepada Allah Tritunggal untuk kesempatan beribadah dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. 感谢上帝，我这次有机会与大家一同来敬拜上帝。 Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lukas, nama Indonesia saya Cahyadi, nama Mandarinnya Kuo Shu Chang. 我是郭秀长牧师， Kurang lebih selama 15 tahun saya melayani di ladang misi penerjemahan Alkitab. 差不多15年的时间，我就是专门在翻译的工作。 Dan itu adalah buah daripada acara misi seperti ini. 这就是成为我当初有负担在这个工作上，就在我们今天的机会一样。 Dan juga contoh hidup dan bimbingan dari orang-orang yang saya hormati. 我也受到我们所尊重的人再一次引领我在侍奉上。 Bisa tolong presentasinya dimulai? Dan saya bertemu dengan calon istri di Papua. 我在巴布亚见到我的这个伴侣， Sekarang sudah resmi menjadi istri saya selama 13 tahun. 他现在在我们中间，我们已经结婚差不多13年的时间。 Namanya Karis. 他名叫 Haris， Dan kami dikaruniai seorang anak usia 11 tahun nama Samuel. 我一个男孩子叫做萨穆尔。 Di awal-awal pelayanan saya melayani sebagai fasilitator penerjemahan Alkitab di Papua. 在我当初的工作上，就是我成为我们的在翻译的工作上的那个中介人。 Setelah itu saya melanjutkan studi dalam bahasa-bahasa asli Alkitab. 以后我就在进修，就是要学习关于翻译原文。 Tujuan saya adalah untuk menjadi pemeriksa naskah-naskah terjemahan Alkitab. 目的是我可以明白怎样来翻译这个照原文来翻译。 Dan untuk peran saya yang terakhir ini, saya banyak berada di Kalimantan Barat. 那么在这个工作上，我现在多半是在西加里曼丹。 Saya di foto ini sedang duduk di antara masyarakat suku Dayak Ahe, bahasa Ahe. 我这个时候就处在大亚族的一个族群，就是亚黑。 Di Kalimantan Barat kemudian saya juga bersentuhan dengan bahasa Hakka, Pontianak, dan 在西 Teochew. 加里曼丹，我接触许多语言，就是客家话。 Saya belum pernah bekerja dengan dua tim ini, 我从来没有在这一方面工作， tetapi saya mau menitipkan kepada Bapak Ibu, 但是我要委托你们弟兄姊妹， kalau Bapak Ibu mau mendengarkan rekaman Alkitab Hakka Pontianak dan Teochew Pontianak, 若是你要听西加里曼丹两个族群的客家的讲道的录音， silahkan menghubungi pengurus Departemen Misi. 你们可以向我们的差传部联系。 Saya sudah titipkan dua situs ini ke pengurus. 我已经把这些东西都交托于他们。 Itulah sekilas daripada kehidupan kami. 这就是我在侍奉上的一个经历。 Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. 听到之前，我们再次祷告。 Papa, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini.
父啊，我谢谢你给我们机会来到面前来敬拜你。 Bapa berikan kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa ada di ruangan ini untuk 你给我们 ibadah. 健康的身体、好的环境，使我们现在可以来到这面前。 Berikan kekuatan pada anakmu Cahyadi 求主你赐福我这个给我力量， untuk menyampaikan isi hati Papa kepada jemaat di tempat ini. 使我们可以好好在侍奉上。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, saya ada satu pertanyaan. 弟兄姊妹，我有发一个问题： Apa yang membuat Bapak Ibu sangat puas dalam hidup ini? 什么事件使你在生命上觉得满足？ Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sangat puas kalau cucu dapat jodoh. 或是你我就知道我们的子孙有一些得了伴侣。 Sebagian dari Bapak Ibu juga sangat puas kalau sakit kanker sembuh. 也有人认为，若是我得了癌症，我可以痊愈。 Sebagian lagi merasa sangat puas kalau lulus dari universitas. 有一些人认为，我大学毕业我就满足了。 Sementara Bapak Ibu pikir-pikir, saya mau cerita sebuah kisah dari Pontianak. 当你正在思想的时候，我在这里有提到有关坤甸的一些见证。 Pada waktu saya memeriksa terjemahan Alkitab, 当我在那里校对关于这个翻译的工作， kemudian saya mendengar cerita tentang dua orang ibu yang sangat rajin penginjilan. 后来我记得有一位姐妹是那样的殷勤传福音。 Mereka rajin membesuk, menginjili, dan mendoakan orang-orang yang susah. 他们在那里为一些痛苦的人祷告，也是向他传福音。 Setiap kali selesai pembesukan, mereka tinggalkan rekaman terjemahan Alkitab bahasa Pontianak. 他们已经探访以后，他们就将客家话的这个录音带就传去。 Maksud saya HK Pontianak. 意思是说，就是坤甸的客家话。 Jadi orang-orang yang dalam kesusahan itu bisa terus mendengarkan cerita Tuhan Yesus walaupun yang membesuk sudah pulang. 那些他们在困难中间的弟兄姊妹，虽然探访的人已经离去了，他们还可以听到这他们的声音。 Hasilnya sangat mengejutkan. 这个收获是那样的很大。 Di masa-masa COVID, ada kurang lebih 70 orang yang percaya Tuhan Yesus 在 dan 疫情 dibaptis. 期间，他们有70个人受洗。 Dan itu terjadi di Gereja Kristen Kalimantan Barat, Pontianak. 那个时候在坤甸那个教会发生了。 Dengan cara itulah dua orang ibu tersebut memberitakan perbuatan besar yang Allah lakukan. 他们用这样的方式来传福音，带来许多的收获。 Dan itulah yang kita mau belajar dari Rasul Petrus pada pagi hari ini. 那就是我们要从彼得身上学习这些经历。 Nats yang diberikan kepada saya sebenarnya adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. 给我的经文就是彼得前书第2章9节到10节。 Tetapi saya tambahkan pasal 1 ayat 1 sampai 2. 但是我再加上第1和第2节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dan Pak Lukas akan terjemahkan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 彼得前书第1章第1、第2节，耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加布多、亚细亚、庇亚尼地区的，就是照父神先见被拣选，借着圣灵的成圣者，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所杀的人。 愿恩惠平安多多的加给你们。 Kemudian di pasal 2, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 彼得前书第1章第9节，唯有你们是被拣选的侍卫，是有敬尊的祭司，是圣洁的国度，是父上帝的子民，要叫你们宣扬那叫你们出黑暗入奇妙光明者的美德。 Kemudian yang ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. 第4节，你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙怜惜，现在却蒙了怜惜。 Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, 亲爱的弟兄姊妹们， surat 1 Petrus ini jelas ditujukan kepada jemaat yang ada di wilayah Turki. 彼得前书这些经文是在土耳其的信徒们说的。 Petrus menyapa mereka sebagai orang-orang buangan yang tersebar. 彼得在他们呼召，就是他被掳去的一个人。 Jadi dengan demikian muncul suasana bahwa orang-orang yang menerima surat ini ada dalam kesulitan. 那么当时的环境就是说，他们在困难中间有听到这几句话。 Dan suasana itu semakin kuat ketika kita melihat bahasa Yunani di belakang terjemahan buangan. 当时的环境，那就是在原文所说的，他们是被掳的人， Artinya cukup banyak. 意思是说是那样许多的抑郁。 Saya terjemahkan para imigran, yaitu orang-orang yang tinggal sementara di satu tempat. 就是一个人是居住的，他是暂时住在那个地方。 Para pendatang atau tamu-tamu. 居住的人就是那些旅客。 Dan untuk khotbah ini saya menggunakan imigran. 在我的走道中间，我利用这个移民这个词句， Untuk membantu kita merasakan kesementaraan hidup di bumi ini. 来帮助我们了解，我们每一个人都是寄居的。 Nah, soal imigran, imigrasi, dan visa itu bukan soal yang aneh untuk saya. 对移民或者是一些签证，对我来说是没有意思的。 Setiap hari, setiap saat saya berurusan dengan surat-surat imigrasi. 每一个时刻，我就是对移民厅的一些事情有一些来往。 Jadi itu surat ada batas kadaluarsanya, saudara. Saya harus perhatikan baik-baik. 那么这些证件都是有期限的，我应该随时留心。 Nah, sebetulnya kita semua adalah imigran di bumi ini. 其实我们在世上也成为一个暂时的移民， Ada batas waktu kapan kita hidup dan kemudian kita akan 我 pergi. 们也有固定的期限，我们什么时候来，什么时候回去。 Nah, orang-orang yang menerima surat 1 Petrus ini jelas juga mengalami penderitaan karena imannya. 他们接到这彼得前书所说的，他们就是他兼顾他们的信仰。 Nah, di tengah-tengah kesulitan hidup itu, Rasul Petrus mengingatkan sebetulnya siapa mereka itu. 在这样的环境中间，这里所提的到底是哪一个人？ Walaupun imigran, mereka adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Bapa, 虽然是移民，但是他们却蒙上帝拣选的人， dikuduskan oleh Roh. 他已经蒙上帝的血所接近， Menerima percikan darah Yesus Kristus. 他们已经受到耶稣基督所晒的血， Menjadi satu kerajaan imam. 成为一个祭司的国度， Dan disebut dengan panggilan umat Allah. 成为上帝的子民。 Orang-orang yang di dalam keadaan kesulitan memang perlu diingatkan siapa mereka 他们在 sebenarnya. 困难中间，我们要更加的来关心他们。 Dari 5 penjelasan itu, 在这5种我所解释的， jelas sekali bahwa Rasul Petrus menggunakan bahasa perjanjian. 很清楚的是这个彼得用这个信约来说。 Yang saya maksud dengan bahasa perjanjian itu di dunia ini ada bahasa matematika, bahasa bisnis, begitu ya. Nah, ini bahasa perjanjian. 他所说的一些就是关于律约。 Dan bahasa perjanjian ini
hanya dipakai untuk orang Israel. 这个立约就是用在单单在以色列人身上。 Tetapi kali ini bahasa itu juga dipakai untuk orang-orang bukan Israel. 但是这个词句却用在非以色列人。 Mengapa Rasul Petrus menerapkan bahasa perjanjian kepada para imigran non-Israel? 为何彼得用这些方法来跟传扬这个对以色列人的信息？ Saya merenungkan bahwa tujuan Petrus adalah menguatkan para hati imigran yang dalam kesulitan. 我认为彼得这样的传讲就是来安慰那些在异乡里的一些遭困难的人， Dan juga mengingatkan mereka bahwa mereka itu sudah hidup dalam perjanjian baru dan dimeteraikan oleh darah Yesus 也 Kristus. 使他们记得他们是活在新约时代，是以上帝的耶稣的血做一个印记。 Tetapi tujuan dari pengetahuan itu tidak berhenti di situ. 但是这些知识并不是停止在这个状态里面， Sebab tujuan hidup dalam perjanjian baru adalah memberitakan perbuatan Allah yang besar yang telah memanggil umatnya keluar dari kegelapan kepada terang 因 yang 着 ajaib. 新约的时代，就是要表明上帝拥有新的立约。 Buat saya ajaran Rasul Petrus itu sangat menarik. 对我来说，彼得的教导是非常吸引我们的， Karena dia tidak mengaburkan dalam tanda petik beban, 因着他在里面没有这个模糊的一些重担， tapi justru memperjelasnya. 但是其实他是在那里加以说明。 Saya menggunakan dalam tanda petik beban karena khawatir ada orang yang berpikir memberitakan perbuatan Allah besar itu adalah beban. 在这里所说的重担呢，就是使他们不会产生误会。 Jadi Rasul Petrus tidak mengajar bahwa kalian sudah tertindas, teraniaya, tidak punya rumah, terdiskriminasi. Jadi udahlah, urus diri kalian. Nanti kalau ada waktu, ada tenaga, baru beritakan perbuatan Allah yang 使徒 besar. 彼得并不是说在你们在困难这些期间，让你们自己解决你们的事件。 Tetapi justru Rasul Petrus mengingatkan para imigran itu dan mengajar demikian. 但彼得却是这样的教导他们： Ingat, kalian sudah dipilih, sudah dikuduskan, dan sudah menerima percikan darah Yesus. 你要记得，你已经蒙拣选，主的血已经晒在你们的身上。 Kalian adalah orang yang sudah hidup dalam perjanjian baru, 你们已经活在新约的时代里面， maksudnya terikat kepada perjanjian baru, 意思是说你们已经在新约的这个签约里面。 jadi Allah akan memberitakan perbuatan yang besar melalui kalian. 上帝要借着你传扬他的大能。 Nah sekarang bagaimana kita mengaplikasikan ajaran Rasul Petrus ini? 我们怎样实现在这里彼得所说的一些教导？ Yang pertama saya mau memperjelas demikian. 第一样我所要解释的， Tidak semua orang dipanggil menjadi misionaris, 并不是每一个人被呼召成为传道人， tetapi semua orang Kristen punya misi. 但是每一个基督徒应该有一个使命。 Dan setiap orang Kristen mempunyai misi secara otomatis. 每一位基督徒很显然的都有一个意向， Terutama ketika kita sudah dibaptis dan sudah menerima perjamuan kudus. 就是当初我们已经受洗，我们已经领受圣餐， Karena melalui perjamuan kudus kita menerima darah Kristus. 因说借着耶稣基督，我们被晒在我们身上的耶稣宝血。 Jadi secara otomatis Allah akan memakai kita untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. 很自然的，上帝就要用我们，要把他在我们身上所行的大能传扬出去。 Dengan kata lain, saya mau berkata bahwa hati-hati dengan perjamuan kudus. 换一句话说，我们正是要留意有关这个圣餐。 Setiap kali menerima perjamuan kudus, kita mengikatkan diri kepada perjanjian baru. 每一次领受圣餐，我们就联想到，我们就会和在我们信业的时代。 Jadi Allah dengan secara otomatis akan memakai kita untuk memberitakan perbuatannya yang besar. 那么，上帝要借着我们以上的立约，要将上帝在我们身上行的大能传扬出去。
Mari kita merenungkan bagaimana Allah secara otomatis memakai umatnya di sepanjang zaman. 我们在此思想上帝要在历世历代怎样要叫他的子民把上帝的福音宣扬。 Contohnya melalui Abraham dan Sarah. 比方说，就是借着亚伯拉罕和撒来， Walaupun mereka sudah lanjut usia, Allah memakai rahim Sarah untuk menurunkan seorang bayi bernama 虽 Ishak. 然撒来年纪老迈，借着他的胎来生出他的孩子， Kemudian melalui seorang wanita mandul yang bernama Hana. 借着一个不能生育的汉拿， Allah menurunkan seorang bayi bernama Samuel. 上帝赐给他一个儿子，叫做撒母耳。 Nanti bayi itu akan menjadi nabi dan hakim 那么 buat 这个 Israel. 孩子要成为一个审判官，还有祭司。 Kemudian melalui kesetiaan seorang pembantu rumah tangga. 借着一个在使女， Dan kita tidak tahu namanya siapa. 我们也不知道他们的名字。 Melalui kesetiaan seorang pembantu rumah tangga, Allah menyembuhkan Naaman. 借着一个忠心的使女，而且可以医治乃曼。 Dan Naaman adalah panglima tentara Aram. 乃曼是一个亚兰的一个元帅。 Melalui seorang gadis remaja kurang lebih 14 tahun, 借着一个少年的使女，差不多是14岁了。 Allah menurunkan Tuhan kita Yesus Kristus 那么将耶稣基督的福音传给乃曼， untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. 来借着这个福音来帮助我们可以解脱在我们身上的罪。 Melalui pertobatan seorang teroris bernama Paulus, 借着一个恐怖分子，就是扫罗， Allah meluaskan kerajaannya di Eropa. 那么上帝就在这个欧洲的地方， Melalui pelayanan dari Dr. John Sung dan Dr. Andrew G, 借着宋尚杰博士和基志文博士， Tuhan Yesus meluaskan kerajaannya di Asia Tenggara dan di 耶 Indonesia. 稣基督将他的福音传到东南亚一带。 Dan pagi ini ketika saya lewat di Serambi sebelah sana, saya juga melihat Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk meluaskan kerajaan. 今天早上，当我走到走廊的时候，看到我们大家都蒙上帝使用。 Saya sangat mengucapkan syukur untuk pelayanan Bapak Ibu sekalian. 我为你们的侍奉感谢上帝。 Saya jarang bersentuhan dengan gereja. 我很少在教会有一些来往， Lebih dari 15 tahun saya ada di ladang misi penerjemahan Alkitab. 差不多15年的时间，我就是在做翻译的工作。 Kalau saya bersentuhan dengan gereja biasanya di luar Pulau Jawa. 若是我与教会来往，就是在爪哇岛以外。 Jadi saya sangat mengucap syukur melihat pelayanan Bapak Ibu 我 sekalian. 感谢上帝，我们看到我们教会的一些侍奉。 Namun mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata demikian. 或许我们中间有人想这样的问题： Pak Cahyadi, saya peran sangat kecil di dalam meluaskan kerajaan Allah. 牧师，我在教会中，在主的工作上是扮演很小的角色， Saya tidak pandai bicara, 我不会说话， saya tidak punya uang banyak, 我也身上没有许多的钱， pendidikan saya juga sangat rendah. 我的教育水准是那样的低， Tuhan Yesus tidak mungkin pakai saya. 耶稣不可能使用我。 Nah, ada satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 有一句话就是从彼得前书 pasal 4 ayat 10 dan 11. 第4章第4节到11节， Saya tidak akan bacakan semuanya. 我不完全的读， Pada intinya ayat ini berkata demikian. 大概是这么说。 Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia Bapak Ibu. 你们要照你们的恩赐彼此服侍。 Kalau ada yang punya karunia bicara, ya bicara. 若是他有口才，你就在那里侍奉； Kalau ada yang punya karunia untuk melayani, melayanilah. 若是你的恩赐可以服侍，你就向别人服侍吧。 Maksudnya kita semua ini ada dalam satu kerajaan imam. 意思是说，我们就是在祭祀的国度里面， Imamnya ada banyak 祭祀是那样的多， dengan karunia yang berbeda-beda. 他们的恩赐确实不同。 Bapak Ibu yang merasa hidup sangat sederhana,
我们是过着简单的生活。 Saya akan ceritakan kisah hidup saya juga yang sangat sederhana. 我对我的生命有简单的生命向你们做见证。 Waktu saya umur 4 sampai 8, 9 tahun, 当我长大4岁到8、9岁的时候， saya hidup di satu rumah yang keadaan rohaninya sangat gelap. 我就是在一个家庭里面是过着黑暗的生命。 Waktu kira-kira sore hari di gudang bagian belakang, 当下午的时候，在后面的货仓里面 saya bisa dengar nama saya dipanggil. 听到一些声音，他是呼叫我的名字。 Beberapa kali saya tanyakan kepada mama, 我几次问我妈妈， saya tidak tahu siapa yang panggil saya. 不知道是谁一直在呼叫我的名字。 Mama hanya bilang, jangan jawab. 妈妈说：“你不要回答。 Kalau malam hari, biasanya saya mimpi buruk. 若是在夜间，我经常做噩梦。 Dan saya suka tanya pada mama, 我经常问我妈妈 itu arti mimpinya apa? Arti dari mimpinya apa?：“ 哦，那个梦到底有什么意思呢？” Setelah dewasa, saya baru mengerti. 我长大以后，我才明白， Rumah itu penuh dengan jimat. 那个家有许多的魔术， Itu ada di atas atap rumah, 就是在屋顶上， ditanam di dinding, 都是藏在这个墙壁上， ditanam juga di bawah bumi, di tanah, di tegel ini. 也是在地上。 Baru nanti waktu papa percaya Tuhan Yesus, 当父亲已经接受主了以后， dia itu yang bersihkan semua jimat-jimat di rumah tersebut. 那么就在那个时候，他将这些魔术全部把它弄清楚。 Nah, sebagai seorang anak kecil dalam hidup kegelapan seperti itu, 身为一个小孩子，活在这样邪术的环境里面， entah bagaimana mama taruh saya di sekolah Kristen. 不知道我母亲把我安置在一个基督教学校。 Waktu kelas 3 SD, 当我小学3年级的时候， ada seorang guru yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saya. 有一位老师介绍我有关主耶稣， Dan saya terima Tuhan Yesus. 我接受耶稣基督。 Pada saat itulah saya merasa melihat terang. 那个时候我才开始看见光明。 Saya tidak takut lagi kepada roh-roh yang tinggal di rumah tersebut. 我不再害怕家里面有一些鬼神， Tapi kemudian saya berpikir bagaimana dengan anggota keluarga yang lain. 但是我就记起我其他的兄弟姐妹， Bagaimana dengan Akung, Ama, Kuku, Kotyu, Ii, Papa, Mama, saudara-saudara saya semua itu bagaimana? 那么对我的父母、祖父、祖母还有兄弟姐妹又怎么有办法？ Nah, saya mau ceritakan tentang Akung. 那么我就提到我的祖父， Jarak umur kami 50 tahun. 差不多我们有相差50岁的岁数。 Sebagai seorang anak kecil ya, saya berdoa dan berdoa untuk Akung. 身为一个小孩子，我不断为我的祖父祷告。 Kira-kira 15 tahun kemudian, 差不多15年的时间， hubungan saya dengan Akung mendekat. 我跟我祖父感情又比较接近了。 Saya bilang sama Akung begini, 我对我的祖父说 Akung yuk kita nonton sepak bola. 祖父让我们一起来看足球比赛， Di televisi nonton. 那就在电视上看这个足球。 Setelah hubungan dekat, kemudian saya minta izin kepada keluarga yang merawat Akung. 当我感情跟他更好的时候，我就借着这个看守祖父的护士， Saya bilang, saya mau bawa Akung ke gereja. 我要带祖父去教会。 Saya sudah antisipasi, pasti tidak boleh. 我认为他们一定会拒绝的。 Mujizat diperbolehkan. 神迹出现，就是他们准许我带祖父去做礼拜。 Saya bilang ini kesempatan Akung dengarkan firman Tuhan. 我心里高兴，祖父可以有机会听到福音。 Dan saya bawa Akung ke ibadah kebaktian seperti ini. 我带祖父就做礼拜，像我们一样。 Hanya di gereja itu firman Tuhan diterjemahkan dari Mandarin ke Hokkien. 那个时候他们是用华语翻译福建话。 Yang saya pikirkan nanti Akung akan ketemu dengan teman-temannya yang berbahasa yang sama. 那么祖父在那里可以见到一些人，就是可以用福建话来沟通。 Saya pinjam mobil.
我就借一辆车， Mobilnya juga sangat sederhana. 这个车是简陋的一个车。 Saya bilang, Akung, ayo kita ke gereja hari Minggu 嘱 sekarang. 咐我们今天礼拜天一起来做礼拜。 Saya beranikan diri bawa mobil itu masuk di depan pintu gereja. 那么我勇敢的把他们用汽车载到礼拜堂门前。 Saya ingat minggu pertama saya bawa Akung, semua mata melihat kami. 我记得当我带祖父做礼拜的时候，他们都很注视我们的这个情景。 Karena saking sederhananya mobil itu. 因着那车是一个破旧的车， Saya tidak peduli. 我不管这一切， Saya punya misi. 我有一个使命。 60 tahun Akung tinggal di Indonesia. 60年的时间，祖父住在印度尼西亚， Tidak pernah dengar Tuhan Yesus satu kali pun. 他未曾听到耶稣的名字。 Hari ini saya bawa Akung ke gereja. 我今天带祖父来做礼拜， Orang lihat mobil itu sederhana, nggak peduli. 人家看到我这个简陋的汽车，我是 Saya parkir 完 tidak 全 di 不管 ujung gereja. 我就在教会的停泊车角落那里， Persis di depan pintu gereja. 但是我停在教会门前， Saya parkir di situ, saya turunkan Akung. 我就将阿公从车上牵下来， Karena dia pian sui. Stroke. 因着他是半身不遂， Bagaimana saya bisa sembunyikan mobil itu di sudut gereja? 我怎样可以停在那远处的拍摄的地方？ Dia stroke 20-30 tahun tidak pernah keluar 他 rumah. 24年的时间没有出门。 Ketika orang gereja mengerti bahwa pemuda Cahyadi ini nekat bawa Akungnya, 当教会的人看到我很勇敢的带一个祖父来， saya turunkan Akung dan tuntun dia 那么我 ke 牵 lantai 着他 2. 的手从车下来， Kira-kira 2 tahun saya tebalkan muka dengan mobil sederhana itu. 差不多2年的时间，我硬着头皮就是把他带到礼拜堂。 Kemudian Akung bilang sama saya bahwa saya mau dibaptis. 以后祖父对我说我要受洗， Setelah dikatekisasi, Akung kemudian mengalami baptisan. 经过一个课程，他就受到受洗了。 Setelah itu saya masuk ke Saat. 以后我就进到神学院， Apa peran saya sebagai seorang cucu? 我身为一个孙子，怎样扮演什么角色？ Saya berdoa dan jadi supirnya Akung. 我祷告，我要成为祖父的车夫。 Kita secara otomatis akan dipakai oleh Allah untuk memberitakan perbuatannya yang besar. 上帝也是一样的，要用我们将他的福音传扬出去。 Tapi bukan maksud saya berkata bahwa tidak perlu bicara. 但并不是说我们不在哪里说话。 Yang saya mau bilang itu adalah ada yang berdoa, ada yang berkhotbah. 我这里所说的，有的人祷告，有的人在那里讲道， Ada yang mengantar, ada yang menjemput. 有的人是接送， Ada yang mengajar, ada juga yang menghibur. 有教导的，也有做安慰的。 Dan semuanya itu dipakai Allah untuk memberitakan perbuatannya yang besar. 这一切都上帝使用，使我们将福音传开。 Sebagai penutup khotbah ini, saya mau cerita lagi dari kota Pontianak. 结束这个讲章，我要提到有关坤甸。 Bapak Ibu perhatikan ibu yang memegang radio agak besar, itu yang duduk ya, dengan baju warna merah. 我们注意到这个穿红色衣服的妇女带这个收音机， Itulah kisah yang saya mau sampaikan dari Pontianak. 那就是我要告诉你们有关坤甸的这些事。 Anggap saja namanya adalah Ibu Tanti. 她名字就叫淡迪， Dia berbahasa Hakka Pontianak. 她就是坤甸的客家话来沟通。 Dia pekerjaan sehari-hari menunggu warung di warungnya sendiri di satu pinggiran kota Pontianak. 她每天的工作就是在坤甸的边缘那里做一个小吃店。 Satu hari tim penerjemah bahasa Hakka penginjilan di daerah Ibu Tanti. 有一天，当我在那里做翻译工作，我就来到她的面前。 Kemudian mereka memutar rekaman cerita Tuhan Yesus dalam bahasa Hakka. 以后他们就将这个录音用客家话来播送。 Ibu ini sangat kaget. 那么这个妇女感到很吃惊，
Dia bilang, dapat dari mana kalian barang ini? 你到底从哪里来的东西？ Saya mau beli, saya mau beli. 我要把它买下来。 Lalu tim penerjemah bahasa Hakka tanya, kenapa ibu mau beli? 那么我们的同工就说：“我为什么你要买呢？ Saya tidak mengerti bahasa Indonesia. 我不懂印尼话， Saya kurang mengerti Mandarin. 我也不大会了解关于我们的国语。 Kalau saya dengar cerita Tuhan Yesus dalam bahasa Hakka, wah itu 但是 jelas sekali. 我若是听到主耶稣的福音用客家话，是非常的清楚、很明白。 Kemudian tim penerjemah bilang, Bu, ini radio ini gratis. 以 Bu. 后我们的同工就说这些东西都是免费的。 Kemudian ibu itu bilang bahwa saya akan setel radio dengan rekaman Hakka ini untuk orang-orang di rumah ini 那么 semua. 这个妇女就说：“我要每时每刻用这些器具，将这个福音传开。” Jadi sambil menunggu warung, dia mendengarkan cerita firman Tuhan dalam bahasa Hakka. 他一面工作，他一面用客家话的讲道呢，播送出去。 Anggota keluarganya keluar masuk rumah, mereka dengarkan firman Tuhan juga dalam bahasa 那 Hakka. 么他家里的人来来往往就是听到客家话的讲道。 Kira-kira 1 tahun kemudian, 1年以后， tim penerjemah Alkitab bahasa Hakka penginjilan lagi di daerah itu. 我们的同工在那里做翻译工作，就是专翻译客家话，在那里开一个会。 Tapi kali ini Ibu Tanti sudah meninggal. 但是那个时候，当地这个他已经过世， Tapi salah seorang anggota keluarganya menerima tim penerjemah Hakka. 但是其中一个人来接到我们的同工。 Dan seorang bapak berkata bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus. 那么一个弟兄他在那里说：“我已经接受主耶稣。” Karena Ibu Tanti setiap hari memutar rekaman cerita Tuhan Yesus dalam bahasa Hakka. 就说当地姐妹经常用客家话的这个录音给我们听。 Dan gambar yang di sebelah kanan itu adalah gambar ketika bapak itu dibaptis. 在右边那个图画就是他受洗。 Bapak Ibu yang saya hormati, 弟兄姊妹， permisi saya bertanya, 请问大家， apa yang membuat Bapak Ibu sangat puas dalam hidup ini? 在我们的人生生命中间，什么事你可以受到满足？ Kalau saya sangat puas kalau Tuhan Yesus mau pakai saya. 我满足，若是上帝正是要使用我， Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar kepada orang-orang di sekitar. 将上帝所行的大作为，把这些信息传扬出去。 Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. 愿上帝赐福我们所听的道理。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Papa, terima kasih. 天父，我们谢谢你， Kami sudah mendengarkan isi hati Papa. 我们已经听到你的心意， Tolong bantu kiranya Roh Kudus menguatkan kami. 帮助我们，使圣灵再次坚固我们每一个人的信心， Mendorong kami untuk memberitakan perbuatan-Mu yang besar. 再次推动我们你在我们身上所行的大事。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Milikku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur
Salam Misi. Jemaat GKA Gloria yang terkasih, di minggu kedua bulan misi GKA Gloria, kita akan belajar topik saksi Kristus bagi semua orang. Salah satu penghambat penginjilan adalah etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang menganggap budaya atau kelompok sendiri lebih unggul atau superior dibandingkan dengan budaya atau kelompok orang lain. Seringkali disertai dengan penilaian negatif terhadap budaya atau kelompok lain. Biarlah kita boleh memahami tugas mengabarkan Injil kepada semua orang diberikan kepada murid-muridnya termasuk kita, jemaat GKA Gloria, tanpa terkecuali. Kiranya Tuhan membuka hati setiap kita supaya boleh terus membawa kabar sukacita dan kepada semua orang, dimulai dari lingkungan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 这个时候我们要进行奉献。 Saudara bisa memberikan persembahan lewat scan QRIS atau transfer ke rekening gereja, atau saudara masukkan amplop di dalam kantong persembahan. 我们可以用各样的方式来行我们的奉献。 Selama bulan misi, kita tiap minggu selain persembahan yang kantong merah untuk rutin, kantong biru untuk misi. 在传业期间2次的奉献，红带是例行奉献，蓝带的是差传奉献。 Mari memberikan yang terbaik untuk Tuhan 我们 kita. 将最好的献给我们的主。 Kita nyanyikan pujian Bangkitlah Kabarkan Injil Tuhan. Musik saja. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan refnya saja bahasa Mandarin. Doa persembahan kami persilakan Ibu Karis, Ibu Penginjil Cahyadi untuk pemimpinnya, kami persilakan. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk hari Sabat ini. Terima kasih semua bisa kumpul di sini untuk mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, ini adalah persembahan. Inilah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, memakai persembahan ini untuk Gereja Kristen Abdiel Gloria supaya bisa memuliakan Tuhan Yesus di Surabaya. Ya Tuhan, tidak hanya di Surabaya, tetapi juga di tempat-tempat lain, ya Tuhan, dan tidak hanya di Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Karena kami mau supaya semua orang mendengar kabar baik, mendengar firman Tuhan yang indah dalam bahasa mereka,
Dan terima kasih karena Tuhan pakai siapa saja. Ya. Ya Tuhan, memakai persembahan ini untuk kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita dan terimalah berkat kita. 亲爱的弟兄姐妹们，请大家一同领受神的祝福。但愿神永远的平安住在弟兄姐妹的心里，但愿主耶稣丰盛的恩典充充满满住在你的家中，但愿圣灵的感动和交通和同在常与众弟兄姐妹们成为他的见证，从今时直到主耶稣基督的再来。Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang kekal tinggal di hati saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah itu memenuhi rumah tangga saudara. Melalui pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Allah Roh Kudus akan senantiasa mengiringi saudara menjadi saksinya mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita.